ahli panel kita yang ketiga, Dr. Asri kita. Jadi soalannya Dr. Dr. Asri sering menyebut mengenai maslahah apabila berkata tentang politik. Sedangkan maslahah sering kedengaran di dalam tajuk maqasid syariah. Apakah maqasid syariah bagi politik dalam sistem demokrasi di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi ahli-ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tertarik Dr. Mazi sebut tentang kalau oleh kerana undang-undang itu dibuat oleh orang kafir maka kita tak boleh ikut. Kalau pemikiran itu berjalan, kerana ada sebahagian orang dia tak mau patuh lampu traffic light. Dia kata ni orang kafir buat. Kalau Islam buat, dia tak ada hijau, dia tulis tafaddal. Jadi baru Islami. Saya harap kita pun tak tahu apa yang ada dalam kepala kita tentang kenegaraan ini. Hadirin dan hadirat, Al-Izz Abdul Salam dia menyebut tentang pembinaan syariah keseluruhannya. Allah Azza wa Jal apabila menurunkan syariatnya, Allah tidak memerlukan kita. Kita memerlukan Allah. Tidak ada apa-apa kebaikan syariat yang balik kepada kepentingan Tuhan. Tuhan tak memerlukan hamba. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesiapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah datangkan dengan fa'il mudhari'. Kemudian sesiapa yang kufur, maka telah kufur. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sama ada ibadah ataupun muamalah, keseluruhan kemaslahatan itu balik kepada hamba. Oleh kerana ibadah ini sebahagiannya kita tak dapat mengetahui illahnya. Hanya Allah yang tahu illahnya. Maka kita tak cari. Pasal apa kita semayang subuh 2 rakaat? Kita tak cari, mungkin kerana telinga kita 2 kot. Kita tak cari yang tu. Kita tak merepet macam geng-geng tarikat terjun bukit mana merepet. Tapi dalam kehidupan harian kita, daily life, kita tahu Allah tidak memerlukan kita. Dia menurunkan syariah untuk kepentingan kita. Maka kita dapat tahu maslahahnya. Kita dapat tahu kepentingannya. Perkara yang dia haramkan, perkara yang dia benarkan. Simple. Arak tadi. Dia haramkan arak bukan kerana kalau kita minum arak, maka Allah Ta'ala menjadi tidak maha besar. Tidak. Untuk kemaslahatan kita. Maka sebab itu apabila adanya illah, adanya punca hukum, maka adanya hukum. Apabila tidak ada punca hukum, dia tak mabuk, arak telah bertukar menjadi cuka dengan khilaf pendapat di kalangan para ulama tentang masalah itu. Tetapi arak bertukar menjadi cuka, maka dia dah tidak mabuk. Bila dia tak mabuk, maka tidak ada lagi hukum arak yang diharamkan itu menjadi hukumnya cuka. Walaupun sebelum itu dia arak. Bila kita faham benda yang basic yang macam ni, kita akan faham banyak perkara dalam kehidupan kita. Perkara-perkara berhubung dengan politik juga demikian. Lebih lagi pada itu. Kerana politik keseluruhannya ditegakkan di atas maslahah. Tadi Ustaz Wanji telah menyebut beberapa pandangan tentang maslahah, maksud maslahah ataupun maqasid daripada politik. Saya nak sebut umum, general yang boleh dipaham oleh semua orang. Apabila adanya maslahah,
Apabila adanya kebaikan, maka di situ adanya siasah syariah. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam At-Turuqul Hukmiyah. Dia menyatakan, Ibn Qayyim menyimpulkan satu perkara yang mudah. Allah Ta'ala menurunkan syariat. Tujuannya maslahah. Kemudian apabila kita hidup di dunia, kita dapati dalam siasah ada benda yang mendatangkan maslahah. Tapi tak ada nas dalam Quran. Tak ada dalil dalam Quran. Kata Ibn Qayyim, dia tetap siasah syariah. Dia tetap politik Islam. Dia tak, politik Islam tak memerlukan kerana ada nas. Tapi teras kepada politik Islam itu kena ada maslahah. Apabila tertegaknya maslahah, tertegaknya kepentingan manusia yang hidup pada suatu masyarakat, maka di situ adanya hukum Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam politik, dalam membaca nas-nas politik, manusia kena sering melihat kepada teks dan konteksnya. Ada 3 nas-nas politik ini, ada 4 perkara yang berkaitan nas-nas Nabi khususnya. Bila Nabi melontarkan satu perkara. Saya tulis dalam penulisan saya di dalam Sababul Wurud, saya sebut Nabi apabila bagi suatu pandangan, kadang-kala ia terbabit dengan perkara yang disebut sebagai al-bu'du al-mukhatibi, iaitu dimensi diri Nabi yang berucap, the dimension of the addresser. Nabi itu sendiri. Kadang-kadang umpamanya apabila Nabi solat, dia pakai tungkat. Dia pegang tungkat dalam riwayat Abu Dawud sebab baginda sudah berusia. Kita pun tengok semayang pegang tungkat semayang. Kita kata sunnah. Padahal kita muda. Kita kata kita tiru sunnah Nabi. Tak termasuk. Saya ada jamaah tertentu, saya tengok muda-muda lagi jalan pakai tungkat. Dia kata kenapa? Ini sunnah. Saya kata awak kena tahu dimensi Nabi. Kalau semua sahabat pakai tungkat, tentu susah nak cari tempat parking tungkat di masjid Nabi. Tak ada riwayat sahabat bertukar tungkat. Abu Bakar bertukar dengan tungkat Umar. Ini tungkat aku ni. Tak ada. Orang sihat tak pakai lah. Nabi berbekam. Sebab baginda sakit kepala. Kita sihat-sihat pergi bekam. Sunnah. Kita lalu kok jalan kan atau tukang bekam. Main bekam adik sunnah. Kita tu sunnah. Apa saya tak sakit kepala kak? Nah, itu pun hak jual pun tentu masalah juga. Kan? Al-bu'du al-mukhatabi. The dimension of the addressee. Orang yang Nabi addresskan. Nabi cakap tu. Ada orang tanya soalan tertentu. Dia tua. Dia kata, uqabbilu zawji wa ana sha'im. Adakah aku boleh cium? Arab ni zaujati. Dulu zauji dia sama. Dia satu bahasa yang asal. Zauj merangkumi dua-dua. Uqabbilu ahli wa ana sha'im. Adakah aku boleh cium isteri aku sedangkan aku puasa? Nabi kata, nah. Mai satu orang lelaki lagi kata, adakah aku cium isteri aku sedangkan aku puasa? Nabi kata, la. Kata hadis, faja'ala an-nasu yanzuru ba'duhum ila ba'd. Menyebabkan semua orang duk tengok, macam mana ada dua jawapan. Nabi kata, inna syaikh yamliku nafsahu. Dalam sebagian riwayat, irabahu. Sesungguhnya syekh itu lebih menguasai dirinya. Itu Nabi bercakap pada orang yang berbeza dengan jawapan yang berbeza. Maka untuk dimensi Malaysia tak boleh cakap dengan nada Saudi. Untuk Malaysia tak boleh bercakap dengan nada Mesir. Ini satu negara yang mempunyai latar sosial politiknya yang tersendiri. Sebab itu Nabi tak menggunakan hukum hijrah. Suruh Najasyi, Maharaja Habsyah berhijrah. Sedangkan Najasyi pemerintah negara Kristian. Sistem Kristian. Dia jadi raja. Masuk Islam dengan sembunyi. Sistemnya Kristian. Nabi tak kata, siapa ketua negara kafir, dia jadi kafir. Nabi tak kata. Bahkan dia kekal, hari dia mati, dia dipuji.
Masalyum ar-rajul salih. Mati pada hari ini adalah salih. Saya selalu ulang. Ada hadis Nabi cakap merangkumi al-bu'dud zaman. The dimension of time. Nabi bercakap pada dimensi masa. Ada benda yang Nabi larang pada satu masa, kemudian Nabi benarkan. Umpamanya menyimpan daging kurban pada satu masa Nabi larang. Lebih dari 3 hari. Kemudian apabila orang Islam dah keadaannya kemarau dah kurang, daging dah banyak, Nabi benarkan. The dimension of place, tempat yang Nabi duduk. Innamal khamru min hataini syajaratain. Sesungguhnya arak daripada 2 pokok ini, iaitu tamak dan anggur. Dan ada arak daripada bayi. Tapi Nabi cakap bagi penduduk Madinah. Maka berkhilaf di antara ahli Kufah dan mazhab yang lain. Kalau arak itu bukan daripada kurma dan anggur, boleh minum juga. Maka sebagian dalam mazhab Abu Hanifah dan lagi tak mabuk boleh. Berkhilaf. Tapi artinya, kita kena tahu Nabi bercakap, Nabi suruh orang keluarkan zakat. Nabi sebut bali, Nabi sebut gandum. Sebab itu orang Mekah tak sebut padi. Jangan kita diterasa, saya walaupun duduk di Malaysia, saya tetap ikut hadis. Dia nak keluar zakat, saya akan keluarkan gandum ataupun tamar. Itu baik dia ikut. Saya nak ikut dari dia kalau tak balik. Tetapi kita kena tahu nas Nabi ni selain daripada nas ibadah yang mana kita just follow, ikut saja. Tapi apabila sampai kepada nas yang mana kita mesti mengetahui masalah, kita kena melihat konteks ataupun keadaan sesuatu nas itu sehingga kita dapat menyelami maksud, masalah, tujuan sesuatu nas. Kalau Nabi perintah satu benda, masalah itu tak ada dalam negara kita. Maka kita memerlukan kepada pelaksanaan yang berbeza. Tetapi semangatnya sama. Semangatnya masalah. Bukan nak menyalahi Nabi, tapi nak menunaikan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih atas keunangan yang memberikan pencerahan kepada kita. Maka tamatlah round yang pertama.